Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bahagian yang ke-10 daripada 11 bahagian bab 1 fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Pada bahagian yang ke-10 ini awak akan belajar bagaimana hendak melakar graf fungsi kuadratik. Standard pembelajaran adalah pada standard pembelajaran 1.1.7 dan buku teks muka surat 23. Jadi kita terus kepada ciri-ciri graf yang perlu ditunjukkan semasa melakar graf fungsi kuadratik adalah seperti yang berikut. Ada 3 ciri dia. Bentuk graf yang betul sama ada senyum ataupun masam. Kita dah belajar sebelum ini. Pintasan Y iaitu nilai C juga kita dah belajar sebelum ini. Pintasan X atau satu titik yang dilalui oleh graf tersebut. Jadi pintasan X itu ialah punca. Juga kita dah belajar sebelum ini. Jadi kita tengok terus kepada kes yang pertama, iaitu apabila graf fungsi yang bersilang dengan paksi X. Dia ada 2 kes. Okey, kita terus kepada contoh yang ke-8, buku teks muka surat 23. Okay, lakar. Lakar. Jadi kita tengok ciri-ciri dia mesti ada cukup ciri ini. Kita tengok soalan A. Okey, nilai A lebih besar pada sifar. Kita tengok ini adalah 1. A sama dengan 1 which is besar pada sifar. Jadi bentuk dia senyum. Lepas tu kita tengok pintasan Y dia. Pintasan Y adalah 3 sebab ini pun dah dalam bentuk am. Jadi nilai Y adalah positif 3. Maksudnya dia potong pada nilai 3 pada paksi dia itu. Dan pintasan X kita kena buat kaedah pemfaktoran seperti yang kita belajar pada bahagian sebelum ini. Dan kita dapat nilai X sama dengan 3 ataupun X sama dengan 1. Jadi apabila kita dah dapat ketiga-tiga perkara ini, bentuk kita dah tahu, pintasan Y kita dah tahu dan juga pintasan X which is punca dia. Okey, jadi kita terus buat paksi Fx dan paksi X, satu asalan. Maksudnya dia akan potong di sini pada 3 ini dan juga pada 1 dan 3 kat sini. Bentuk dia senyum macam ini. Jadi cara saya belakarkan dulu bentuk senyum itu, barulah tempat persilangan ini saya tanda. Sebab dia suruh lakar saja, dia bukan suruh lukis. Kalau lukis kena buat cantik-cantik. Kalau lakar itu dapat bentuk dan dapat poin-poin yang sepatutnya dah okey. Okey, jadi ini 3 pintasan Y dia dan nilai dia 1 dan 3 bagi pintasan X. Jadi selesai kita melakar bagi soalan A. Okey, kita buat B pula. Sama kes, nilai bentuk dia senyum sebab nilai A lebih besar pada sifar. Nilai C sama dengan 9, positif. Dan kita faktorkan untuk dapat nilai X. Tengok di sini, X sama dengan 3. Dia ada 2 nilai yang sama. Jadi, bentuk graf itu hanya menyentuh satu titik pada paksi X. Dia apa dapat nilai itu? Jadi ini bentuk dia lah. Sini adalah pintasan Y dan bentuk dia betul-betul 1 poin sahaja yang menyentuh paksi X. Berbanding dengan soalan A tadi dia 2. Yang ini dia ada nilai 2 punca yang sama, jadi 1 saja. Di sini betul-betul pada paksi X. Okey, itu B. Terus pada soalan C. Okey, nilai A adalah negatif 1, kecil pada sifar. Jadi bentuk dia masam. Bentuk masam sebab dia negatif. Jadi pintasan dia adalah, pintasan Y dia ialah 15. Dipotong kat 15. Dan kita faktorkan, kita dapat X sama dengan negatif 3 dan juga X sama dengan 5. Okey, maksudnya kita buat paksi Fx, paksi X. Okey, maksudnya dia macam ni. Gitu. Jadi, lakarkan dulu ini negatif 3. 15 di sini. Ini negatif 3. Dan sini adalah 5. Tak logik lah kalau awak buat kat sini. Tak logik sebab negatif 3 adalah di sebelah kiri paksi Fx ini. Okey, sama juga kes untuk D. Negatif 2 lebih kecil pada sifar, bentuk masam. Nilai C sama dengan 18, jadi pintasan Y dia 18. Dan faktorkan, kita dapat X sama dengan negatif 3 dan juga X sama dengan 3. Okey, jadi macam inilah.
Macam ni. Jadi di sini adalah 18. Ini negatif 3. Dan sini adalah 3. Ini lakaran bagi keempat-empat graf yang kita dah buat tadi. Itu kes yang pertama apabila graf fungsi bersilang dengan paksi X. Okey, untuk kes yang kedua, graf fungsi tidak bersilang dengan paksi X, buku teks muka surat 25. Okey, kita ada dua sini. Okey, lakar, jadi kita tengok dahulu. Nilai A sama dengan 1 lebih besar pada sifar, jadi dia bentuk senyum. Okey, dia ada pintasan Y dia. Nilai B sifar tak ada sini, jadi paksi simetri ialah paksi Y. Kita dah belajar sebelum ini kesan perubahan nilai B. Okey, jadi C sama dengan 1, pintasan Y sama dengan 1, titik minimum, sifar 1. Okey, di sini dia tak bersilang. Jadi apa yang kita buat, kita guna point yang di sini. Satu titik yang dilalui oleh graf. Jadi kita decide mana titik yang kita nak. Okey, bagi kes ini saya katakan X sama dengan 2. Jadi kita gantikan nilai X ini dengan 2. Jadi kita dapat 2 kuasa 2 tambah 1. Apa-apa nilai pun tak ada masalah. Bukan stick kepada 2 saja. Apa-apa nilai lah. 1 ke 3 ke negatif 1 ke 2 tak ada masalah. Asalkan awak gantikan nilai, awak cari nilai Fx itu. Okey, awak dapat 25. Okey, apa maksudnya 25 itu? Kita tengok. Kita buat paksi, bentuk senyum, paksi simetri pada paksi Y, pintasan Y, satu macam ini. Macam ini. Macam ini, jadi sini adalah 1. Jadi kita 2 ini, apabila X2, Fx adalah 5. Itu maksud dia. Ini 2, katakan sini, kita letak je mana 2 asalkan dia logik lah. Tak adalah rapat sangat sini kan. Jadi 2 kat sini. Naikkan sehingga kena pada lakaran graf kita dan pergi kepada paksi Fx. Ini adalah 5. Jadi titik di sini ialah titik 25. Titik di sini adalah kita panggil dia titik 25. Kedudukan dia. Dan ini adalah titik minimum sifar 1. Okey, itu untuk soalan A. Sama juga untuk soalan B. Cuma bentuk saja yang berbeza. Ini masam. Okey, nilai pintasan Y dia negatif 3. Okey, untuk masam dia titik maksimum. Untuk senyum dia titik minimum. Okey, kita pilih je mana-mana nilai X yang kita nak. Di sini saya pilih X sama dengan 1. Saya gantikan negatif 1 kuasa 2 tolak 3. Saya dapat negatif 4. Jadi bentuk dia macam ini. Okey, dekat pintasan Y dia negatif 3 di sini. Okey, di sini saya ambil X sama dengan 1. Kat sini lebih kurang. Kat sini. Jadi saya pergi kepada graf lakaran saya. Wah ini. Dan pergi ke sini. Paksi Fx. Iaitu kita dapat negatif 4. Which is nilai yang kita kira tadi. Dan titik ini adalah titik 1 negatif 4. Dan di sini ialah titik maksimum. Jadi itu cara dia kita melakar graf. Mesti ikut syarat ini. Dia ada dua case. Kes yang bersilang dengan paksi X dan juga kes ini yang tak bersilang. Kalau tak bersilang, kita pilih satu titik untuk menentukan satu titik sajalah. Lakaran saja, bukan lukisan. Jadi, tak perlu cantik sangat, tapi bagi kemas. Okey, sekian dahulu untuk bahagian yang ke-10 ini. Dia harap awak dapat melakar graf fungsi kuadratik dengan baik dan kemas. Itu saja daripada saya. Sekian dahulu. Wassalam. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.